Pengetua SMK Sri Kampar. Mula berkhidmat di sekolah ini pada 18 hari bulan Mac 2019. Saya telah diamanahkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Perak dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Timur Selatan untuk menguruskan SMK Sri Kampar. Sejarah penubuhan SMK Sri Kampar ini bermula pada tahun 1960, yang mana pada tahun 1960 sekolah SMK Sri Kampar ini menumpang di Sekolah Menengah Negeri SS Kampar sehinggalah pada tahun 1970. Pada tahun 1970 SMK Sri Kampar mendapat satu tapak yang tetap, iaitu tapak yang ada sekarang. Bilangan murid SMK Sri Kampar pada masa kini berdasarkan data pada 7 Ogos 2019 adalah seramai 765 orang pelajar. Manakala guru-guru yang mengajar di sekolah ini adalah sejumlah 87 orang dan anggota kumpulan pelaksana terdiri daripada 11 orang. Apabila saya diamanahkan untuk menerjui SMK Sri Kampar, saya memikirkan bagaimanakah untuk mengangkat harga diri dan maruah anak didik SMK Sri Kampar. Apabila saya berada di sekolah ini, saya memperhatikan keseluruhan keadaan di sekolah ini dan saya telah dikunjungi oleh kanan yang di sekolah ini untuk berbincang bagaimana untuk meningkatkan performa ataupun kita nak menunjukkan SMK Sri Kampar ni ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi penolong kanan yang ada di sekolah ini begitu komited dengan perkara-perkara yang demikian. Mereka telah mencadangkan kepada saya, apa kata kalau kita melaksanakan satu projek yang besar, iaitu projek yang melibatkan Malaysian Book of Record. Jadi apabila idea ini dilontarkan kepada saya memikirkan kembali apakah kesan dan impaknya kepada sekolah dan juga pelajar apabila kita melaksanakan projek yang melibatkan Malaysian Book of Record. Jadi mereka mengutarakan ataupun menyarankan kepada saya, apa salahnya kita melaksanakan satu projek yang mereka katakan sebagai projek pembinaan sarang burung pada waktu itu.
Tetapi apabila saya melihat kembali kertas kerja yang diberikan kepada saya menilai satu persatu dan saya melihat kesesuaian projek berkenaan kerana melibatkan orang yang besar. Dan kalau boleh, saya mahu projek yang dibina itu kita boleh nampak hasil dia dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun. Jadi saya minta mereka olah kembali projek yang telah dicadangkan itu, dan maka terhasillah satu projek yang kita namakan rekod cipta pembinaan sarang burung tempur. Saya melontarkan idea ini kepada warga sekolah di SMK Singapura dan mereka tertanya apakah kesannya kalau kita melaksanakan program itu. Jadi saya mengadakan mesyuarat, bertemu dengan warga SMK Singapura, menerangkan hasrat murni saya, yang mana bertujuan saya adalah untuk meningkatkan maruah dan harga diri SMK Singapura. Jadi salah satu cara ataupun kaedah yang boleh dilaksanakan dengan membina sarang burung tempur yang saya masukkan. Jadi saya meminta semua warga SMK Singapura supaya terlibat dalam setiap fasa dalam pembinaan sarang burung tempur yang berkenaan. Dan alhamdulillah semua warga SMK Singapura memberikan sokongan yang penuh, walaupun masa yang diberikan bukanlah begitu panjang, tetapi dia melibatkan fasa-fasa yang melibatkan pada cuti, hari Sabtu dan sebagainya. Alhamdulillah mereka bersama-sama dengan saya, penolong kanan saya dan guru kanan saya, untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti yang telah kami buat. Saya memberi satu contoh. Apabila fasa pertama yang kami buat adalah untuk mencari buluh, yang itu adalah bahan asas untuk dalam pembinaan sarang burung tempur berkenaan. Dan saya bersama-sama dengan warga SMK Singapura, terutamanya yang guru-guru lelaki, untuk bersama-sama berada di tempat ataupun lokasi di mana kita mengambil buluh berkenaan. Dan alhamdulillah sehingga terhasilnya sarang burung tempur berkenaan, semua guru terlibat dalam proses berkenaan. Impaknya kepada pelajar, yang apa yang saya dapat lihat, pelajar menunjukkan satu perasaan, satu ketuujaan apabila melihat sarang tempur berkenaan. Dan apabila mereka melihat sarang burung tempur itu, mereka merasakan satu yang tidak pernah mereka alami. Sebab saya mengikut dalam aspirasi Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, aspirasi murid, kita mendedahkan kepada murid ini pengetahuan. Jadi pengetahuan ini tak semestinya kita dapat di dalam bilik darjah, tetapi di luar bilik darjah pun kita boleh memberi pengetahuan kepada pelajar, terutamanya dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Harapan saya semoga pada masa akan datang ada pelajar-pelajar SMK Singapura ini akan melaksanakan perkara yang seumpama ini, yang mana kita akan dapat lihat kesannya dalam tempoh 5 ataupun 10 tahun akan datang. Mungkin mereka tidak cemerlang dalam bidang akademik, co-curricular, tetapi mungkin mereka cemerlang di bidang yang lain, dan salah satunya dalam bidang seni ukir. Dan juga harapan saya agar bekas-bekas pelajar SMK Singapura yang mana pada mulanya saya katakan bermula pada tahun 1960, agar dapat bersama dengan SMK Singapura untuk membantu SMK Singapura membangunkan kembali sekolah ini, yang mana sekolah ini memerlukan dana yang besar untuk kita membaik pulih dan penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi kos yang besar itu kita harap dapatlah ditampung sekiranya ada insan-insan dari bekas-bekas pelajar ini membantu SMK Singapura. Itulah harapan saya. Dan bagi komuniti pula, saya harap benda ini kita buka kepada umum, dan komuniti di sekitar kampung boleh melawat tempat ini, sebab kita nak mereka melihat replika sarang burung tempur yang tidak pernah kita terfikirkan sebesar ini dapat dihasilkan di kawasan daerah kampung ini. Baik, saya Cikgu Zafar bin Syahri, diamanahkan sebagai pengarah projek
replika sarang burung. Alhamdulillah, daripada bulan Januari sebenarnya idea untuk menghasilkan satu projek ini dibincangkan pada awal bulan Januari. Masa itu bersama dengan pengetua, cumanya dia minta kalau boleh pada awal saya nak buat sarang ni dalam bentuk yang bukan kekal, maknanya saiznya lebih besar dan lepas itu habis. Tapi pengetua minta kalau boleh benda ni kekal boleh dilihat selama 2-3 tahun. Ini pada idea awal. Dan kenapa saya memilih subjek sarang burung itu sendiri, banyak-banyak sarang burung. Sebelum ni saya pernah buat juga sarang burung yang lain, tapi dari segi keunikan, bila kita sebut tentang keunikan, kita akan terlihat salah satu seni bina sarang yang paling unik ialah sarang burung. Di situlah lahirnya idea bagaimana kita nak hasilkan satu reka cipta seni 3 dimensi yang bersifat unik, sarang burung. Daripada proses awal, setelah reka awalnya, saya dengan beberapa orang di kalangan guru aplikasi visual bincang dan kami bawa idea ini kepada guru, kemudian mendapat sokongan penuh daripada pihak pentadbir. Bila kami berkeluaran untuk JK, maka di situlah saya yakin dan percaya bahawa berlakulah proses yang pertama untuk mencari buluh yang menjadi paksi sarang. Buluh ini bukan buluh sebarang, bukan buluh minyak, bukan buluh galah. Kami pilih buluh betung. Buluh betung ni satu buluh yang dia punya ketahanan dia cukup luar biasa, cukup tahan dan terurus. Jadi kami terpaksa pilih buluh itu di Batu Berangkai bersama dengan beberapa orang kampung di kalangan bulu-bulu pun turun untuk mengambil buluh dan memilih jenis-jenis buluh yang ada. Masalah yang pertama kita hadapi bila kita dah dapat buluh yang kita ambil ni, jumlah dia hampir yang peringkat awal 300 batang. 300 batang. Panjangnya sekitar 30 kaki. Jadi timbul masalah bila kita buat proses untuk membelah buluh. Di situ juga kami diajar oleh seorang katakan orang yang mahir dalam buluh ni, bagaimana nak belah buluh tanpa menggunakan parang. Di situ kami belajar menggunakan kayu dan sebagainya. Ini satu pendedahan baru, bukan saja kepada pelajar tapi kepada guru. Bagaimana nak membelah buluh, bagaimana nak menghilangkan miang buluh, kan? Jadi proses ini berterusan selama 3 minggu untuk kami membelah buluh. Dan masalah yang kami hadapi bila mesin yang kami gunakan itu dia tidak cukup untuk membelah buluh itu disebabkan saiz buluh yang lebih besar daripada mesin, kan? Di situ timbul idea macam-macam lah di kalangan guru, ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan parang manual lah. Sehinggalah kami dapat membelah bilah buluh tu hampir kepada 800 bilah buluh yang panjangnya 30 kaki. Tapi buluh yang ada ni pun tak cukup. Sehingga saya fikirkan kalau buluh tak cukup, saya mula memikirkan bagaimana untuk menutup sarang yang besar. Jadi terpaksa pula kami mengambil daun nipah ataupun daun rubia lah. Jadi di situ juga saya cuba ketengahkan dari segi mungkin saya nak ketengahkan kepada pelajar ini bahawa mengimbau, mengembalikan semula ingatan tentang bagaimana pembinaan rumah tradisional satu ketika dulu. Pada perancangan awalnya nak buat dengan buluh juga. Tapi bila tengok pada saiz, sedangkan saiz kepala sarang yang kami buat berperingkat mengikut strategi pembinaan sarang burung yang sebenar. Mula daripada kepala dan dia terus sambung sampai ke bahagian bawah. Bila kami buat bahagian kepala, saiz tapak kepala tu saja dia punya ukuran dia 4. Jadi begitu besar dan panjang kepala sarang tu hampir mencecah 20 kaki. Di situ timbul masalah untuk menggunakan buluh, jadi kami gantikan dengan besi konkrit. Besi konkrit bila dah buat dengan besi konkrit, masalah yang timbul adalah di mana ketahanan welding tu sendiri bila nak dibalik-balikkan untuk kami jalinkan buluh, daun dan sebagainya. Jadi di situ kami terpaksa menukar pula bahan besi yang halus tadi tu yang dawai konkrit yang kecil kepada dawai yang lebih besar saiznya Y12 yang khusus digunakan untuk pembinaan bangunan. Di situ strukturnya nampak kukuh dan baru boleh digabung jalinkan.
dengan daun dan juga bulu. Proses ini mengambil masa lebih kurang hampir 2 bulan untuk menyiapkan kepala sarang saja. Ya, sebab pelajar ni dia akan menganyam waktu PDP saja. Dia tidak membuatkan waktu lain, hanya waktu PDP. Jadi PDP ada masa sejam. Di situlah mereka akan mengambil proses pengalaman untuk menganyam daun-daun dan juga bulu-bulu. Seterusnya untuk pergi pada proses kita nak mengangkat kepala sarang ini untuk kita letakkan pada tapak. Macam-macam idea yang dibincangkan, ada yang menggunakan teknik manual, menggunakan takal. Saya kata beratnya sarang ini, kepala ni saja hampir sekitar 200 kilo lebih. Mampu tak kita nak tarik? Dan akhir melalui perbincangan, jadi kita gunakan crane. Ya, kita gunakan crane untuk mengangkat sarang. Timbul masalah apabila sarang yang diangkat dengan buluh yang menanti itu, buluh itu dah tingginya 30 kaki. Jadi kita nak mengangkat lagi kepala sarang itu, dah kena pada dahan pokok. Ya, dah kena pada dahan pokok. Jadi terpaksa ditebang dan akhirnya proses ini mengambil masa hampir 2 jam baru selesai untuk kita letakkan kepada pinjang buluh ataupun paksi buluh yang kita letakkan di tengah-tengah. Kemudian dari situ berlakulah proses pembinaan untuk bahagian bawah. Pada awalnya bahagian bawah ini saya memang dah set dah sarang itu berukur lilit lebih kurang 5 meter. Tapi disebabkan bila menggantung kepala sarang itu, dia agak ukurannya itu agak lebih tinggi berbanding apa yang kami sediakan di bawah tadi. Struktur asal itu terpaksa dirombak semula. Ini satu benda yang saya rasa sangat teknikal dan sangat memenatkan, bukan saja di kalangan pelajar, di kalangan guru pun sama. Terpaksa menggantikan dengan besi yang lain. Proses seterusnya untuk menyusun daun melibatkan pelajar-pelajar dan juga guru-guru dan menjalin buluh. Seterusnya menjalinkan buluh bagi melengkapkan sarang hingga selesai, dan akhir sarang ini siap sepenuhnya pada 12 dari bulan 8 2019. Hampir sebulan lebih untuk akan itu bagian sarang. Saya mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat, ya, daripada peringkat pekerja swasta, ya, staf-staf yang ada, guru-guru, ibu bapa dan juga pelajar yang betul-betul rumus untuk menyiapkan replika sarang buluh besar. Saya berharap bahawa hasil kerja yang dihasilkan oleh sekolah ini dapat memberi satu kesan di mana dari segi sudut seni itu kita dapat memasyarakatkan seni di kalangan masyarakat luar supaya melihat bahawa sekolah sekarang bukan lagi macam 60 ataupun 40 tahun yang ini harapan saya, supaya sekolah kita melihat sebagai satu aspek penerokaan bahan, penerokaan apa saja perlu kita dedahkan supaya dia memberi satu kesan persaingan bukan saja kepada pelajar-pelajar tetapi pada masyarakat untuk melihat sekolah itu sendiri apa sebenarnya yang berlaku sesuai dengan perkembangan teknologi dan sebagainya.